okey, untuk revision pantas, okey, kita lihat bab 1 dulu. Apa yang kita kena ingat tentang bab 1 arah? Well, of course, kita kena tahu, sentiasa kena tahu bahawa, okey, tentang gambar ni lah. Okey. So, gambar ini penting, iaitu arah ni mestilah, okey, di atas utara, okey, di bawah itu selatan. Dan always remember, sebelah kanan itu mesti timur. Dan sebelah kiri itu barat. Ingat 4 arah ni mesti kamu kena confirmkan. Okey, atas utara, bawah selatan, kanan timur dan kiri itu barat. Okey, baik. Kemudian yang kamu kena confirmkan juga iaitu 4 arah mata angin perantaraan. Okey, iaitu arah mata angin perantaraan. Tadi, okey, arah mata angin utama. Ini mata angin utama, utara, selatan, timur, barat. Tapi kalau mata angin perantaraan, okey, so di antara utara dengan timur ni, kita akan ambil timur laut. Macam mana nak ingat? Okey, dia mesti guna perkataan timur. Maknanya perkataan yang ada di bawah. Begitu juga kalau sebelah kiri, antara utara dengan barat. Dia akan guna perkataan barat kat sini. Okey, so dia akan guna timur, barat. Dan, okey, untuk belakang tu, apa-apa juga di bahagian atas, dia akan guna perkataan laut. Nampak tak? Nampak tak? Okey, so sebelah kiri tu barat laut, sebelah kanan tu timur laut. Nampak tak? Okey. Jadi nampak itu kita kena ingat. Dan juga untuk yang di bahagian bawah macam mana cikgu? Bahagian bawah sama juga. Kalau barat ni dia akan guna barat juga. Okey, mata angin perantaraan antara barat dengan selatan, dia akan guna nama barat. Cuma nama bawah dia daya. Barat daya. Dan satu-satu je yang unik, yang sangat berbeza arah mata angin perantaraan ialah, okey, di antara timur dengan selatan, di antara timur dengan selatan ini, dia tak ada ambil timur, dia tak ada ambil selatan, dia terus kepada perkataan tenggara. Ini sahaja yang berbeza. Ini sahaja yang berbeza. Okey, so ingat yang ini. Baik. So, itu kita dah dapat. Baik. Kemudian, antara perkara lain yang kamu kena ingat iaitu cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari. Okey, iaitu always remember, kalau berdiri menghadap ke arah matahari terbit, kan? Kalau menghadap matahari terbit, sudah tentu matahari terbit dari mana? Dari timur. Jadi, bila kamu menghadap matahari, okey, so itu adalah timur, belakang kamu adalah barat. So, timur, barat, dan sebelah kiri kamu adalah utara, dan sebelah kanan kamu adalah selatan. Jadi always remember, bayangkan, imagine kan, kalau kamu menghadap matahari, itu adalah timur. Dan belakang kamu tu barat. So, sebelah kiri kamu utara, sebelah kanan kamu adalah selatan. So, itu cara. Okey, cara langkah untuk mencari arah mata angin dengan menghadap ke arah matahari terbit. Okey. Baik. So, dah jelas kat situ. Kalau untuk menggunakan kompas, okey, kita ada kompas ini di mana kompas sentiasa menunjuk ke arah utara, dipengaruhi oleh tarikan magnet dari kutub utara bumi. So, bagaimana cara untuk iaitu menentukan arah dengan tepat menggunakan kompas? Baik. So, cara untuk menggunakan kompas adalah berdiri menghadap objek yang anda ingin tentukan, berdiri dulu. Kemudian letakkan kompas pada permukaan yang rata. Jauhi daripada objek-objek besi, ya. Dan kemudian bila kamu pusingkan kompas tu, yang pusingkan tu bermaksud orientasikan kompas. Dengan memusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas
menunjukkan arah utara. Maknanya seperti inilah. Nampak tak? Ini jarum merah. So, dia menghadap ke N. N tu north. Dia mengarah ke arah utara. So, daripada situ, anda dapat menentukan arah objek tersebut dengan berpandukan kompas. Itu cara dia. Dan, subtopik bab 1 ini yang terakhir iaitu bearing sudutan. Bearing sudutan, maksudnya menentukan arah. Menentukan arah sesuatu tempat dengan menggunakan menggunakan bearing. Bearing tu sebenarnya adalah kita kata sebagai satu kiraan menggunakan darjah. So bila kamu diberikan bearing tu nanti, make sure kamu gunakan protractor ini bermula dengan arah utara dan kemudian kamu kena mula dengan kosong. So kedudukan protractor tu itu mesti seperti ini. Mesti kedudukan dia seperti ini. Sebab daripada kosong, kita akan baca kosong 10, 20, 30, 40. Kita baca yang luar ni. Baca yang luar ni. So, satu separuh bulatan 180 darjah. Kalau semua sekali 360 darjah. Satu bulatan. Satu bulatan 360 darjah. Jadi, kalau katakan kamu dapat titik A, contoh titik A di sini, so nak dikira daripada arah sini, maka kamu akan buat garisan dan juga kamu gunakan protractor untuk ukur darjah ini. Berapa? 45 darjah. Yang ini cikgu rasa kamu semua dah tahu kan? Ke ada masih lagi yang tak tahu macam mana cara dia? Rasanya semua dah tahu kan? Cara mengira bearing sudutan. Dah tahu Okey, baik, bagus. Dah tahu, okey. Baik. Okey, dan su apa su? Okey. So dah tahu, kita tak ada isu kat sini. Okey, kita akan teruskan dengan ini cara-cara mengukur bearing sudutan lah. Baik, itu bab 1. Bab yang kedua pula, berkaitan dengan kedudukan. Ingat, kedudukan ada dua jenis. Iaitu kedudukan relatif dan juga kedudukan mutlak. Kedudukan relatif maknanya kedudukan yang menggunakan sesuatu objek. Menggunakan titik rujukan. Ingat menggunakan titik rujukan. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, iaitu Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Akmal duduk sebelah kiri Siti. Kemudian Chin duduk di hadapan Siti. Ini Siti. Maknanya Siti ini telah menjadi titik rujukan. Maknanya dijadikan titik rujukan untuk menentukan kedudukan objek lain. Untuk menentukan kedudukan objek lain. Itu yang dimaksudkan dengan kedudukan relatif. Menggunakan titik rujukan. Baik. Begitu juga macam ni. Titik rujukan bagi sesuatu kita kata sebagai satu peta. Jadi yang ini selalu cikgu kena nasihatkan iaitu bila masjid menjadi titik rujukan. So macam cikgu bagi tahu cikgu, pejabat pos. Kalau daripada masjid, pejabat pos tu sebelah kanan ke sebelah kiri? Sebelah kalau ikut gambar, kamu tengok, pejabat pos tu sebelah kiri cikgu. Salah. Kalau kamu kata pejabat pos itu kiri, salah. Sebab apa cikgu? Memang kalau nampak gambar kiri. Baik. Kalau kamu kena tahu, kamu kena tengok titik rujukan tu. Kamu kena tengok dia punya pintu masuk. Pintu masuk. Kalau pintu masuk dia dekat sini, kalau kamu berdiri dekat sini dan kamu menghadap ke depan, kamu berdiri kat situ, kamu menghadap ke depan, maknanya pejabat pos tu sebelah kanan. Dan juga kalau sekolah ni,
Okey, yang sekolah ni, mana pula? Yang sekolah ini adalah sebelah kiri. Sebab dia kena tengok pintu depan. Mana pintu dia? Mana pintu? So, bayangkan kamu berdiri dekat pintu masjid ini, pintu titik rujukan, dan kamu berdiri menghadap ke depan. Sebab kamu duduk depan kan? Jadi kamu akan tahu bahawa ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. So, itu kamu kena ingat. Nak tahu titik rujukan, cari dia punya pintu hadapan. Supaya kamu tahu dia objek lain sebelah kiri ke sebelah kanan ke macam tu. Faham? Faham ya? Dia kena gunakan pintu hadapan. Pintu hadapan. Baik. Kemudian kamu belajar tentang latitude dan longitude. Baik. Apa itu latitude dan longitude? Latitude itu sebenarnya adalah garisan yang melintang. Yang melintang, garisan latitude adalah garisan yang dilukis secara melintang. Melintang. Dan latitude yang di tengah-tengah ini dikata sebagai 0 darjah, dan inilah dia garisan khatulistiwa yang membahagikan bumi kepada sebelah atas ini hemisfera utara, of course lah, utara itu ke atas, dan yang di bawah garisan ini hemisfera selatan. So dia bagi dua. Dan setiap latitude diberi nilai 0 hingga 90 darjah, dan 0 hingga 90 darjah ke utara, dan 0 hingga 90 darjah selatan yang diukur dari pusat bumi ke bawah. Baik. Ada 5 garisan latitude utama. 5 garisan latitude utama iaitu garisan Arktik, Sartan, Khatulistiwa, garisan Jadi dan Antartik. Dan cikgu dah ajar cara bagaimana nak ingat susunan dia itu. Susunan dia cara nak ingat apa? Iaitu aku suka kawan, jadi, kemudian angkasawan. So itu cara bagaimana untuk kamu ingat dia punya susunan dia. Nak ingat susunan dia. Aku suka kawan jadi angkasawan. Maknanya aku tu untuk Arktik, Sartan tu untuk suka, Khatulistiwa tu kawan, jadi tu garisan jadilah, dan angkasawan Antartik. Jap nak tulis. Nak tulis. Aku suka kawan jadi angkasawan. Aku suka kawan jadi angkasawan. Itu senang nak ingat. Aku suka kawan jadi angkasawan. Tiba sampai exam ingat, tak tahu nak masuk, ingat ayat ni tapi tak tahu maksudnya. Sudah kau ni kan, dia sila macam-macam lah kau ni. Baik. Ini garisan khatulistiwa 0 darjah. Yang atas tu 23 1/2 darjah setengah. Garisan selatan. Ya betul ni dia sila. Itu memang pernah berlaku. Dan atas ini adalah 66 darjah utara. Itu adalah garisan Arktik. So begitu juga kat bawah sama juga. Garisan bawah ni 23 1/2 darjah selatan, dan garisan di bawah ini lagi iaitu 66 darjah selatan. So lebih kurang sama, 0 23,5 66,5, dan yang bawah tu 0 23,5 dan 66,5. Cuma bezanya yang atas tu utara U, dan yang bawah tu S iaitu selatan. Baik. So itu cara untuk ingat garisan latitude utama. Dan untuk garisan longitude iaitu garisan yang dilukis secara menegak. Menegak tu daripada bawah naik ke atas lah. Dari kutub utara ke kutub selatan. Dan kita tahu bahawa garisan di tengah-tengah itulah yang membahagikan di antara dua arah iaitu timur dan barat. Kalau kita lihat di sini, iaitu kalau kita lihat di sini iaitu garisan yang di sini kita kata ini sebagai
GMP. Okey, Greenwich Meridian Pangkal. Dan ini adalah garisan tarikh antarabangsa. Maknanya ini adalah GTA. Okey, GTA. Dan garisan yang di bawah ini pula, walaupun dia sama, tapi itu dipanggil GMP. Okey. Okey, garisan meridian pangkal. Jadi itu beza dia. Itu beza dia. Dan GMP 0 darjah. Kalau GTA 180 darjah. Timur dan barat. Itu. So, apakah kesan kepada garisan latitude ini? Garisan-garisan longitude ini, GTA sebenarnya memisahkan tarikh dan waktu di bumi. So, tarikh dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal daripada di sebelah barat. Itu GTA. Okay, garisan tarikh antarabangsa. Manakala garisan meridian pangkal yang ini, longitude dia 0 darjah, dinamakan sebagai GMP, yang memisahkan timur dan juga barat bumi. Juga dipanggil garisan meridian Greenwich. Iaitu kerana apa Greenwich? Kerana garisan itu melalui bandar Greenwich di London. Baik. So, ini antara perkara penting yang kamu kena ingat, iaitu untuk garisan longitude ada 2, garisan tarikh antarabangsa dan juga garisan meridian pangkal. Kamu kena ingat dua-dua. Baik. Jadi ini contohlah. Okey, ini contoh. Baik. Untuk menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude. So, apakah kedudukan titik A? Okey, titik A. Baik, kalau soalan tanya, apakah kedudukan titik A ini, cikgu? Baik, kenal pasti garisan latitude dulu. Latitude A 30 darjah. Kemudian, longitude A ialah 40 darjah timur. Maka, cara nak susun dia adalah letakkan yang ini latitude. 30 darjah ni latitude dan 40 darjah ni longitude. Maknanya tulis jawapan tu mesti latitude dulu. Ini lat dulu. Kemudian barulah long. Maknanya lat dulu. Latitude dulu. Selepas itu baru longitude. Make sure kat situ. Mana-manalah kalau diberikan soalan. Biasa soalan macam ni keluar. Soalan macam ni keluar. Contoh, kita ambil satu contoh. Contohnya titik W. Titik W ni, kamu tahu, mana longitude, latitude dia? Oh, ni latitude dia. Latitude mesti yang melintang. Latitude berapa? Oh, 60 darjah. Longitude dia? Oh, longitude dia daripada atas ni. Dia lalu yang kat sini kan. So, 35 darjah timur. Jadi, barulah tulis dekat jawapan. Iaitu tulis yang latitude dulu. Iaitu 65 darjah timur dan juga 30 berapa tadi? 35. 60 dengan 35. Sorry. 60 timur dan 35 darjah. 35 darjah utara. Macam tu. Jadi, kena tulis kedua-duanya. Make sure latitude dulu, baru longitude. Ya. Latitude dulu, baru longitude. Okay. So, itu cara menentukan kedudukan bagi latitude dan longitude pada peta atlas. Yang ini pun sama jugalah. Menentukan kedudukan. Itu bab 2. Dah habis bab 2. Dan bab 3, peta lakar. Peta lakar. Peta lakar selalu soalan tanya, apakah perkara atau ciri-ciri peta lakar? Soalan selalu tanya tentang apakah ciri-ciri peta lakar. Peta lakar mesti ada tajuk. Satu, tajuk. Yang kedua, pemidang. Ini pemidang. Pemidang tu yang mana, cikgu? Pemidang tu yang petak ni lah. Ni. Kemudian di sini. Kemudian juga di sini. Serta yang ini. Ini dipanggil pemidang. Tu, pemidang.
Yang ketiga, mesti ada arah mata angin. Arah mata angin. Yang keempat, ada simbol. Ini simbol. Okey, simbol pertempatan. Dan yang kelima, ada petunjuk. Okey, untuk menunjukkan apakah maksud simbol-simbol tu. Jadi, ada 5 ni. Pertelakan mesti ada 5 ni. Ya. Baik. So, simbol-simbol dalam peta. Ini simbol contoh-contoh lah. Baik. Simbol ada 4. Ingat tu, yang pertama, simbol kawasan. Kawasan ni maknanya, okey, kawasan-kawasan yang besar seperti kawasan hutan, nipah, kelapa, getah, rumput, paya bakau, sawah padi, kelapa sawit, kontur. Just tengok gambar tu saja. Itu kawasan. Kalau simbol titik, biasanya merujuk kepada bangunan-bangunan seperti masjid, kuil, gereja, toko, ya, rumah ibadat, tanda aras, stesen trigonometri dan tanda tinggi. Itu semua simbol titik. Dan untuk simbol garisan yang ketiga, iaitu merujuk kepada seperti bentuk-bentuk garisan, sungai, tali air, benteng, sempadan, jalan raya, pantai, jalan kereta api, okey, dan juga lorong jalan kaki, jambatan. Ini semua simbol garisan. Dan kalau ada PP, Jabatan Pos, Balai Polis, so dia guna short form kat situ, itu dipanggil singkatan perkataan. So ada 4 simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan dan singkatan perkataan. Ya. So itu pertelakar. Baik. 3.3, pandang darat fizikal dan budaya. Baik. Apa itu pandang darat fizikal dan pandang darat budaya, cikgu? Pandang darat fizikal ialah ciri-ciri semula jadi. Maknanya ciptaan Tuhan, okey, dan dia memang tumbuh secara semula jadi di kawasan itu. Manakala kalau pandang darat budaya ialah ciri-ciri buatan manusia. Contoh, kalau kita lihat pandang darat fizikal, seperti bentuk muka bumi, salera, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Seperti apa? Rumput, nipah, hutan, paya bakau. Kontur. Kontur tu maknanya bukit. Dia gambaran bukit, kontur. Sungai, gunung, tasik, paya. Tapi kalau pandang darat budaya, ciri buatan manusia seperti pertempatan, pengangkutan, kegiatan ekonomi seperti pertempatan rumah, kilang, jalan raya. Tapi cikgu nak tanya, kenapa sawah padi, kelapa, kelapa sawit dan getah kategori pandang darat budaya? Kenapa tak pandang darat fizikal? Kenapa? Digunakan oleh manusia, nipah, paya bakau juga digunakan oleh manusia. Buatan manusia, rel, sawah padi dengan kelapa tu, pokok kelapa tu buatan manusia kan? Macam mana? Kenapa sawah padi, kelapa, kelapa sawit, getah pandang darat budaya? Bagus, Dina. Baik, dia macam ni. Kenapa sawah padi dan juga kelapa sawit getah ini dia pandang darat budaya? Sebab sawah padi, kelapa sawit dan getah, siapa yang tanam? Manusia yang tanam. Dekat kawasan itu, kalau manusia tak tanam, tak ada pokok padi tu, tak ada kelapa kat situ, tak ada kelapa sawit kat situ, dan tak ada getah kat situ. So manusia yang letak dan manusia tanam kat situ. Berbanding dengan nipah, rumput, paya bakau, dia
memang terbiar kat situ. Memang dia semula jadi ada. Bukan manusia tanam. Itu beza dia. Faham? Kalau tanaman tu pokok apa manusia tanam, itu pandang darat budaya. Kalau semula jadi ada kat situ, itu fizikal. Faham? Okay. Baik. So, itu beza ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okay. Untuk langkah-langkah melukis peta lakar ini jarang keluar lah. Okay, jarang keluar. So, don't worry. Baik. Kemudian kita pergi kepada bab yang keberapa? Bab yang keempat. Lakaran peta Malaysia. Okey. Lakaran peta Malaysia. Jom kita tengok peta Malaysia. Ibu negeri dan ibu negara. Okey. Macam mana nak ingat soalan tadi tentang negeri dan ibu negeri serta ibu negara? Baik. So, kalau kita nak tahu, inilah dia. Okey, jawapannya. Okay, kita tengok Kalau kamu diberi peta, always remember. Macam mana nak ingat peta ni, cikgu? Baik, senang saja. Iaitu kita ambil yang kosong lah. Contoh kita ambil kosong yang ini. Baik. Kalau kamu nak susun negeri daripada atas ke bawah. Atas ke bawah sebelah kiri. Sebagai contoh, okay, kita tengok negeri yang paling kecil. Okay. My enemy to be. Okay. Paling kecil ni apa, cikgu? Baik, paling kecil ini Perlis. Always remember to Perlis. Bermula dengan Perlis. Kemudian bawah Perlis tu ada Kedah. Kedah. Okay. Kedah. Dan juga yang kecil ini adalah Pulau Pinang. Baik. Okay. So, hadamkan ni dulu. Okey. Ingat yang tiga ni dulu. Okey, iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Itu atas sekali. Kemudian, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Tengok cikgu dah letakkan mengikut turutan ke bawah. Perlis, Kedah, kemudian Pulau Pinang. Baik, bawah dia lagi. Bawah dia lagi baru kita tulis iaitu Perak. Perak. Okey. Baik, dah Perak. Yang kecil sekali tu Perlis. Yang kecil sekali ni Perlis. Pulau Pinang, pulau dan juga seberang perai. So, dia lagi besar. Okay. So, Perlis memang negeri terkecil di Malaysia. Perlis negeri terkecil. Pulau Pinang lagi besar daripada Perlis sebenarnya. So, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, kemudian Perak. Dan, di bawah negeri Perak, iaitu negeri ini dipanggil Selangor. Selangor. Betul, susunan dia macam tu. So, susunan dia Selangor. Baik. So, kalau kamu lihat, Perlis, Kedah, Kelantan. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, dan bawah Selangor barulah negeri Sembilan. Barulah negeri Sembilan dekat sini. Nampak tak? Di tepi pantai dulu. Perak, Selangor, negeri Sembilan. Bawah negeri Sembilan ada negeri apa? Negeri Melaka. Okay. So, bawah negeri Sembilan tu, negeri yang kecil tu. Yang kecil tu ialah Melaka. Ya. Tengok balik. Perak, Selangor, negeri Sembilan, Melaka. So, cikgu buat turun ke bawah. Dan bawah sekali ini adalah Johor. Johor. So, kita dah tahu, susunan dia seperti ini. Korang tengok balik. Tengok balik susunan dia. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, negeri Sembilan. Lepas yang kecil tu Melaka, bawah sekali Johor. Baik, naik ke atas. Daripada Johor, naik ke atas, negeri yang paling besar di semenanjung Malaysia ialah Pahang. Itu negeri Pahang. Okey. Baik.
Daripada Pahang, naik atas lagi. Baik, naik atas lagi, tinggal 2 tu. So, sebelah kanan tu yang apa banyak menghadap tepi pantai, tepi laut tu, ini dipanggil Terengganu. Okay, Terengganu. So, yang menghadap tepi pantai tu. Dan last sekali dekat atas itu, ini barulah dipanggil negeri Kelantan. Kelantan. Jadi, cara nak ingat ni, kalau yang cikgu ajar tadi, caranya bagaimana sebenarnya? Cikgu akan mulakan dari sebelah kiri ni, turun ke bawah, okay? Sampai ke bawah, kemudian cikgu akan naik ke atas semula, okay? Ke Pahang, Terengganu dan Kelantan. Nampak tak? So, cara dia begitu. Baru kita senang nak ingat. Oh, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, naik atas, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Okey. Nampak tak, Elina? Apa cara mudah nak ingat semua ni, cikgu? Senang saja. Iaitu, tengok lama-lama dan tengok pakai mata. Tengok lama-lama, snapkan gambar dia. Cik. Cik. Snapkan gambar, tutup mata. Okey, ingat dalam kepala. Oh, Perlis, Kedah, okey, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Naik atas bro. Pahang, Terengganu, Kelantan. Nampak tak? Ya, screenshot. Boleh? Boleh? Boleh. Cikgu saya tak ada memory card. Tengkorak tu dalam otak tu memory card lah tu. Apalah kamu. Cuma bezanya kamu tak perlu tekan dua-dua button. Korang perasan tak? Sebab itu, kalau budak-budak nak ingat kan, dia tekan dua-dua button kan. Dia tekan dua-dua jari dekat apa dia punya dahi. Kenapa? Tengah screenshot bang. Tengah screenshot. Gitu. Kan budak-budak selalu buat macam tu. Apa nama dia? Nampak tak? Sama lah macam phone. Tekan dua-dua button. Dapat screenshot. Gini. Lagi. Cuba buat. Cuba buat. Boleh. InsyaAllah boleh. Itulah korang. Sebab tu, okay. Untung belajar dengan cikgu sebab apa? Macam-macam tips ada. Okay. Okay, baik. So, kemudian, okay, kita lihat di sini. Okay, dan juga untuk sebelah kanan ini, ini sebelah kanan ni tak payah cerita lah. Yang paling besar tu, yang bahagian, okay, bahagian bawah tu, itu confirm lah, Sarawak lah kan. Dan bahagian atas tu, yang macam kepala kucing tu, itu dipanggil Sabah. Itu je. Ini 2 negeri je. Okay. Sarawak negeri paling besar dan negeri yang macam bentuk kepala kucing. Anjing lah cikgu. Sukati lah cikgu. Cikgu tengok macam kucing, kau tengok macam anjing. Ada orang lain tengok macam rekun. Sinar lagi lah cikgu. Sinar lah pula ikut korang lah. Mata korang bukan mata cikgu. Kan? Sinar ikut kau lah. Okay. Sorry. Okay. Baik. Itu negeri-negeri di Malaysia. Baik, bagaimana nak ingat tentang ibu negeri? Ni ada yang bertanya kedudukan ibu negeri. Baik. Ibu negeri sama juga macam tadi. Macam mana nak samakan ya cikgu? Iaitu, korang tengok betul-betul peta ni. Iaitu, yang negeri Perlis ni, kita tahu Perlis, ibu negeri dia Kangar. Kemudian kalau Kedah, ibu negeri dia Alok Star Kedah. Dan kalau Pulau Pinang ni Georgetown. Dia nama orang putih sikit. Kangar, Alok Star, Georgetown. Screenshot. Cubalah screenshot. Di Perak ada Ipoh. Ibu negerinya. Di Selangor, bawah Ipoh, bawah negeri Perak ada Selangor.
Selangor ibu negerinya adalah Shah Alam. Shah Alam, dan Kuala Lumpur di sini menjadi ibu negara. Sikirin Sikirin short pun boleh. Okey. Baik. Negeri di bawah Selangor, Negeri Sembilan. So Negeri Sembilan ibu negerinya apa? Seremban. Seremban. Kalau Melaka, Bandaraya Melaka. Ya. Dan kemudian kalau Johor, Johor Bahru. Kita turun bawah Johor kan? Johor Bahru. Kalau Pahang cikgu, baik. Pahang ibu negerinya Kuantan. Kuantan. Dan kalau Terengganu, ibu negerinya Kuala Terengganu. Dan kalau Kelantan, ibu negerinya Kota Baru. So, sama juga. Okay, kamu tengok yang cikgu bulat-bulatkan tu kan. Kanyar, Alor Star, Georgetown, Ipoh, Shah Alam, KL, Seremban, Bandaraya Melaka, Johor Bahru, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru. Okey, cuba screenshot sekarang. Cikit. Tak puas hati. Screen lagi. Cikit. Dah save dah. Baik. Okey, dah save. Baik. Save dah okey, dah screenshot. Baik, bagus. Siapa ada backup? Kau ni backup pun kau minta ke? Baik, seterusnya. Okey. Okey, kemudian ada untuk negeri Sarawak, container phone. Okey, iaitu Kuching. Kuching di Sarawak, ibu negeri Sarawak, dan juga untuk negeri Sabah, ibu negerinya adalah Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Okey. So itu bab yang keempat. Apa yang susahnya bab ni? Tak susah pun. Bab 5 ni, okey, dia tentang bumi. Bab 5 bumi, paling penting kamu kena ingat tentang sistem fizikal bumi yang kamu kena ingat tentang, iaitu komponen-komponen dalam sistem fizikal bumi, iaitu ada atmosfera, litosfera, hidrosfera, dan biosfera. Kena tahu. Atmosfera tu ialah apa? Lapisan udara yang menyelubungi seluruh bumi. Itu atmosfera. Dan atmosfera ada 5 lapis kat sini. Dan jarang biasanya soalan keluar tanya tentang 5 ni. Iaitu daripada bawah troposfera. Tropo. Kemudian stratosfera. Mesosfera. Termosfera. Dan juga exosfera. So, ni pun kena screenshot ke? Kena guna konsep elemental baru. Apa dah elemental? Baik. So, atmosfera ialah udara. Hidrosfera. Sebab dia berguna perkataan hydro. Hydro tu air. Maknanya semua air laut, air tasik, air sungai, air bawah tanah, air paya. Liputan ais dan juga teh ais, Nescafe ais. Tu semua hidrosfera. Tapi Nescafe ais dengan teh ais tu lain lah. Tu bukan hidrosfera. Baik. Kemudian. Struktur bumi. Ingat struktur bumi ada berapa? Ada 3. Iaitu kerak bumi, lapisan bumi yang paling keras dan pejal kat luar tu. Dan dia terdiri daripada 2 lapisan, iaitu sial dan juga sima. Sial tu silika dan aluminium. Kau jangan sebut sial, bukan. Sial tu silika dan aluminium. Dan sima tu silika dan magnesium. Suka kau ya? Kan? Baik. Itu ni cikgu. Bukan ditulis kat sini. Cikgu baca je. Kau ni kan. Kan? Jadi kenapa cikgu baca sial tu? Kenapa? Sebab apa? Sebab boleh, dek. Sebab boleh, dek. Okey. Jadi jadi sebab bolehlah cikgu baca. Apalah korang ni? Apakah? Baik.
Okay. So ingat kerak bumi. Okay. So ada dua komponen dia, sial dan juga seimbang. Kemudian yang kedua mental, okay, iaitu bersifat pepejal. Lepas tu pasal-pasal tak boleh. Tak tahu, tapi sebenarnya memang boleh dia. Sebab boleh dia. Okay, baik. Lapisan luarnya bersifat separa cecair dan teras bumi. Okey, yang ketiga teras bumi. Teras bumi ni dia ada dua, iaitu teras luar dan teras dalam. Cikgu bab tak boleh. Okey. Kerak bumi, mantle, teras luar dan juga teras dalam. Okey. So itu berkaitan dengan struktur bumi. Yang ini ada biosfera dan juga litosfera. Ingat biosfera iaitu semua benda hidup. Manusia, haiwan, tumbuhan, semua biosfera. Dan litosfera ialah lapisan luar bumi ni yang ada kerak bumi, ada bahagian atas mantle. Itu dipanggil litosfera. Ya. Baik, kemudian benua lautan, laut utama dan juga selat. Cikgu rasa ini pun kamu semua tahu kan, benua. Okey, benua Asia, ingat benua terbesar di dunia, benua Asia. Okey. Kemudian benua kedua terbesar di dunia adalah Afrika. Mana satu ni cikgu? Ini Asia nombor 1. Afrika nombor 2. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga, kita tolak markah ke tak? Kalau soalan itu berkaitan kerak bumi, tak ada masalah. Kerak bumi terdiri daripada sial dan sima. Boleh. Jangan kau tiba-tiba tulis perkataan tu. Tak ada maksud apa-apa. Tak pasal-pasal kau kena denda dengan cikgu kau. Cikgu tak masuk campur. Cikgu tak masuk campur. Baik. Baik. Yang ketiga, benua Amerika Utara adalah benua yang ketiga terbesar di dunia. Ini nombor 3. Nombor 3 ya. Besar tapi dia lagi kecil daripada benua. Okey, baik. Sebenar-benarnya kedua Afrika kedua Afrika, yang ketiga benua Amerika Utara. Baik, sebenar-benarnya kalau kita tengok gambar ni, dia macam lagi besar benua Amerika Utara kan. Tapi sebenarnya saiz tak betul. Itu satu. Yang kedua sebenarnya, benua Amerika Utara ni hanya sebesar, kalau ikutkan, dia sampai sini je sebenarnya. Dan yang atas ini adalah Greenland, iaitu dah sampai ke kutub utara. Kutub utara sebenarnya. Ini dah sampai kutub utara. Bumi ni yang kawan tengok peta ni, peta yang telah dibuka, dia bukan bulat. Dia punya keratan rentas dah dibuka. So ikutkan saiz sebenarnya Afrika lebih besar berbanding Amerika Utara. Okay. So dalam gambar ni memang nampak kecil. Itu je. Baik. Amerika Selatan benua yang keempat terbesar di dunia. Okay. Dan benua Antartika. Ini yang paling selatan, Antartika. Dan benua Eropah. Eropah mana? Europe kat sini. Dia adalah yang kedua terkecil di dunia. Dan benua yang terkecil ialah benua Australia. Benua yang paling mendatar ni lah, Australia. Kecil je. Kecil je Dan lautan, lautan kita ada lautan Pasifik, lautan terbesar di dunia. Baik cikgu, untuk ni cara paling senang nak ingat apa cikgu? Cara senang nak paling senang nak ingat dia macam ni. Sikit. Gitu. Screenshot lah. Apalah ini orang. Screenshot. Kasih nampak itu gambar. Gambar lagi senang mau ingat. Gambar lagi senang mau ingat. Screen lah. Sikit. Gitu. Alah screenshot.
Modern dah ni, ya betul, modern dah ni. Nanti bila masuk exam, kasih keluarlah itu. Gambar. Baru senang nak ingat, baru senang mau jawab. Kan. Tapi kalau memory card full senang saja. Okey. Kasih kosongkan balik. Caranya, pergi buang air besar. InsyaAllah boleh kurangkan space. Okay. Yeah. Okay. Dah. Okey. Lautan Pasifik. Ya. Arktik. Okey. Lautan Atlantik. Yang saya ingat nanti juga. Screenshot je. Okey. Baik. Lautan Hindi. Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Selat Melaka dan juga Selat Teberau. So, okey, dan juga ingat tentang kesan pergerakan kerak bumi, iaitu ada hanyutan benua, okey, hanyutan benua, begitu juga gunung lipat. Gunung lipat akibat pergerakan dan pertembungan plat bumi. So, gunung lipat. Begitu juga dengan gunung bongkah. Gunung bongkah apabila tanah ini dia gelincir jatuh ke bawah. So dia menyebabkan lurah tu gelincir, menyebabkan yang atas itu dipanggil gunung bongkah ke atas tu. Ya. Dan juga kesan pergerakan bumi iaitu gempa bumi. Iaitu gempa bumi ni ialah gegaran. Dan gegaran ini yang boleh menyebabkan tsunami, iaitu ombak besar. Ombak besar menyebabkan tsunami dan juga ada gunung berapi. Gunung berapi, plat tu apa cikgu? Baik. Okey, plat tu sebenarnya ni lapisan-lapisan benua. Lapisan-lapisan benua itu dipanggil plat. Lapisan-lapisan tanah tu dipanggil plat. So ini plat daratan. So plat ini okay, kalau kita lihat dia tersasar daripada sini. Yang ini dia tersasar kat sini. So dia tersasar, plat tu dia bertembung dan satu lagi masuk ke bawah, menyebabkan lava itu keluar melalui celah tu dan keluar ke atas menjadi gunung berapi. Okay. So inilah dia. Apa perbezaan magma dan lava? Bagus soalan tu. Perbezaan dia adalah magma jika dia masih dalam bumi. Masih dalam bumi, dia panggil magma. Tapi bila dia keluar daripada bumi, dia panggil lava. Nampak tak? Okay. Nampak tak? Dalam tu magma. Okay. Kemudian bila dia keluar menjadi lava. Dia macam ni lah. Okay. Bila kamu makan,